وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله، وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang memeliharakan sekalian alam dengan izin dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama-sama pada malam ni, pada malam Jumaat, dalam kuliah Maghrib, kuliah Maghrib lah, kuliah Isyak, yang mana seperti biasa insya-Allah kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab Pelita Penuntut yang diterjemahkan daripada kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Muhammad Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Baik, kita sambung lagi insya-Allah pada muka surat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan bermula jalan yang membawa kepada meninggal engkau akan mengumpat dan mencela orang itu bahawa engkau pandang dan fikir pada diri engkau. Bahasa itu kan. Baik, jadi kita masih lagi dalam perbahasan iaitu dalam memeliharakan lidah, iaitu memeliharakan anggota yang 7, yang mana kita dah masuk dalam perbahasan iaitu menjaga lidah. Dia kata, dan bermula jalan yang membawa kepada meninggal engkau akan mengumpat dan mencela orang itu
apakah jalan yang boleh kita meninggalkan mengumpat dan mencela itu? Dia kata bahawa engkau pandang dan fikir pada diri engkau. Kita tilik, pandang pada diri kita. Adakah pada engkau kecelaan yang zohirnya? Adakah kecelaan itu yang dikatakan yang nisbah pada zohir atau tersembunyi? Satu. Jadi adakah kecelaan itu zohir ataupun benda yang tersembunyi iaitu batin? Dan adakah engkau mengerjakan maksiat tersembunyi atau zohir? Jadi sebelum nak kira kumpat tu tengok, adakah itu pandang pada kecelaan yang zohir ataupun benda itu benda batin? Jadi kita tengok mengumpat tu secara zohir pun atau tersembunyi. Dan adakah engkau mengerjakan maksiat tersembunyi atau zohir? Maka apabila engkau ketahui yang demikian itu, apa demikian itu? Iaitu apabila engkau ketahui yang demikian itu, iaitu pada engkau kecelaan zohir yang tersembunyi itu, dan mengerjakan maksiat tersembunyi atau zohir tu. Kau dah tahu macam tu daripada diri engkau, maka ketahui olehmu bahawasanya seorang tu lemahnya seorang daripada kelepasan, daripada nak melepaskan daripada barang yang engkau bangsakan akan dia, akan barang itu kepadanya. Kepadanya, yang ini kepada seorang. Seperti lemah engkau juga dan uzurnya seseorang seperti uzur engkau. Apa maksudnya? Jadi, dia kata di sini, bagaimanakah cara kita nak jalan untuk membawa pada meninggalkan umpat. Jadi kita tengok pada kecelaan tu. Kita mencela, engkau kecelaan tu maksudnya, engkau mencela tadi tu pada zohir dan tersembunyi. Dan engkau mengerjakan maksiat tersembunyi dan zohir. Lebih kurang sama. Jadi nak banding dua tu, dia kata, engkau ketahui demikian itu, maka ketahui olehmu bahawasanya seorang tu lemah. Dia tak mampu daripada nak melepaskan daripada barang yang engkau bangsakan akan dia. Apa maksud engkau bangsakan dia? Engkau nisbahkan padanya. Engkau bangsakan akannya, ini engkau nisbahkan akan dia, akan barang itu, akan perkara itu, dia tu mana-mana. Lemah tadi tu, nak kelepasan tadi tu, barang tadi tu, perkara tadi tu, kepadanya, kepada seorang. Jadi kita pandang, dia kata, kita pandang pada diri kita tadi tu, cara nak melepaskan perkara itu daripada melepaskan perkara itu kepadanya pada seorang. Contoh mana? Tak ada pilih contoh. Seperti lemah engkau juga, dan uzurnya seperti uzur engkau, dan seperti benci engkau bahawa jadi cuhur. Ni cuhur ni. Kitab Rumi tulis cuhur ke tulis apa? Johor, CO. Cuhur Cuhur ni dulu saya dah bahas dah dulu. Nanti rasa nasihat ni, bukan nasihat. Lupa lah. Dulu ada saya dah pernah baca sekali kitab ni. Ada dobit dulu mana
Kitab Rumi dia tak tulis, dia tulis Johor saja kan. Mana bahasa Arab tu. Kalau bahasa Arab tu, kita tahu maknanya. Ini bahasa tani. Johor, bacur, bukan Soho. Nasihat yang tiada lemah dengan lemah lembut. Nasihat yang tiada dengan lemah lembut. Nasihat dengan tiada lemah lembut. Maksudnya nasihat mengerasi. Tu. Seperti benci engkau bahawa jadi. Nasihat yang tiada dengan lemah lembut. Nasihat dengan tiada lemah lembut. Bila sebut nasihat dengan tiada lemah lembut ni, dia nasihat. Dia ada nasihat lemah lembut. Ada setengah orang tu dia nasihat dengan lemah lembut. Ada setengah orang tu nasihat dengan apa panggil? Dengan tiada lemah lembut tu apa kita panggil dalam bahasa Melayu kita? Banyak bahasa ni. Yang dulu saya tulis tu nasihat yang tiada dengan lemah lembut. Maksudnya Johor, itu Johor. Jadi dia nak cerita apa? Tengok kita baca ni. Dan seperti benci engkau. Jadi dulu dia nak cerita kata cara untuk meninggalkan engkau akan mengumpat dan mencelakan orang itu, bahawa engkau pandang dan fikir pada diri engkau. Dia pandang dan fikir tu pada adakah pada engkau tu kecelaan yang zahir atau tersembunyi. Tengok pada diri kita tu. Kita ni ada tak benda kecelaan pada diri kita? Ada tak benda buruk pada diri kita? Zahir dengan batin. Nasihat dengan tegas. Nasihat dengan tegas lah, boleh. Atau Johor. Nasihat dengan tegas. Dia bahasa tani tu Johor. Lepas tu mencuhur sama. Nasihat dengan tegas lah. Okey, baik. Terima kasih banyak. Nak terjemah Melayu. Jadi kita nak buang perkara mengumpat. Tadi dia kata, tilik pada diri kita dulu, dia kata. Tilik pada kecelaan diri kita tu. Perkara yang nisbah kejahatan kita, kecelaan kita tu. Secara zahir dan batin, secara zahir dan ataupun tersembunyi. Dan adakah engkau tu mengerjakan maksiat? Tengok pada diri kita pula. Adakah kita lakukan benda maksiat? Atau secara tersembunyi ataupun zahir. Tengok dia nak buang benda ngumpat tu, kena tengok tu dulu. Maka apabila kita dah tahu dah kecelaan yang zahir ataupun tersembunyi pada diri kita, ataupun mengerjakan maksiat tersembunyi ataupun zahir pada diri kita tu, ketahuilah olehmu bahawasanya lemahnya daripada kelepasan daripada yang lemahnya seorang tadi tu, engkau tadi tu, daripada kelepasan daripada barang yang engkau bangsakan dia kepadanya. Jadi kita nak cela orang tu, tengok diri kita. Kalau kita ada sifat kecelaan tadi tu, lemahnya kita nak buang daripada sifat-sifat tadi tu. Barang tu sifat. Daripada barang bersifat yang engkau bangsakan dia. Bangsakan dia sifat tu kepadanya pada seseorang. Cuba kita bayangkan kita nak bangsakan, kita nak nisbahkan pada kecelaan orang. Kita nak mengumpat orang, kita kata gini. Jadi seorang tu kita kata dia kata dia mengumpat orang tu jahat. Kita kata lah orang tu suka mengumpat juga. Dia tu suka mengumpat orang apa semua. Dan sama-sama kita mengumpat orang juga. Tercontoh. Jadi kalau kita fikir gitu tu, jadi lemahlah kita. Kata diri kita tu ada tu. Kita fikir dia kata aku lemah ya.
Allah, aku nak cela orang, sedangkan diri aku pun ada juga. Jadi dia akan selemah. Jadi daripada selemah, daripada kelepasan, daripada nak melepaskan daripada perkara tadi tu, yang engkau bangsakan perkara itu kepada seorang. Jadi kita nak bangsa pada seorang tu, kita lemah. Apa lemah? Tak mampu. Dengan sebab apa tak mampu? Dengan sebab kita pandang pada diri kita tadi. Pandang pada sifat kecilan diri kita tadi secara zahir dan tersembunyi. Dan pandang pada diri kita tadi itu dengan makna dengan kita mengerjakan maksiat. Itu maksudnya. Seperti contohnya lemah engkau juga. Juga ke apa tu? Juga betul. Betul. Dan seperti lemah engkau juga dan uzurnya. Bila kita lemah tu dan uzurnya, uzur seorang. Uzur seorang tu seperti uzur engkau juga. Uzur ni maksudnya ada kelemahan. Kita tengok uzur orang tu, begitu juga seperti uzur kita juga. Macam mana kita nak cela dia? Jadi kita lemah daripada nak mencela orang tu dengan sebab kita pandang pada diri kita tadi. Itu satu. Dan seperti benci engkau, kita benci apa? Akan bawa jadi cuhur engkau. Dan disebutkan kecelahan-kecelahan engkau. Kita pun benci juga. Ni yang kedua. Jadi macam mana kita nak meninggalkan empat tadi? Seperti membenci engkau bahawa jadi cuhur. Apa cuhur? Daripada bahawa nasihat yang tegas pada engkau. Mana ada orang nasihat dengan mengerasi pada kita. Dan disebutkan kecelahan-kecelahan engkau. Kita pun tak suka. Maka ia pun seorang tadi pun benci juga akan dia. Kalau kita kata kita benci, orang tu pun benci juga. Orang tu pun benci juga kalau kita cela dia. Semacam kita juga. Kalau orang cuhur kat kita, orang benci pada orang cuhur pada kita, orang sebutkan kecelahan pada kita, kita pun benci. Tu. Jadi dia suruh bandingkan kita dengan orang. Cuba orang mengumpat kita macam mana. Macam itulah kita mengumpat orang. Macam tu maksud dia. Maka jika engkau tutup akan dia, akan kecelaan tadi, nescaya menutup oleh Allah akan kecelaan kau juga. Kalau kita tutup kecelaan tadi, dengan mana kita tak mengumpat, tak cerita pada orang, nescaya menutup oleh Allah akan kecelaan kau juga. Tapi, dan jika engkau menzohirkan dia, menzohirkan kecelaan, dan mencuhur akan dia, akan kecelaan. Dan mencuhur akan macam ni saja. Dan mencuhur akan dia, akan kecelaan. Dan jika engkau menzohir akan dia, kalau engkau menzohirkan akan dia, akan apa? Akan kecelahan tadi. Dan mencuhur akan dia, akan kecelahan tadi. Dan kita mencuhur ni maksud kita nasihat yang tegasnya, ataupun maksudnya kita mengerasi lah. Nasihat yang tegas tu, tak dulu Dobitan ni begitu, tapi dia makna dia tak, tapi lebih kurang lah. Dan mencuhurkan akannya, maksudnya kita menceritakan. Nasihat dengan tegas tu maksudnya kita mengerasi lah, mana kata. Nescaya kalau kita menzuhirkan begitu dan mencuhurkan akan dia tadi tu, nescaya mengerasi oleh Allah Ta'ala akan engkau, akan beberapa lidah-lidah orang-orang yang tajam, yang mencari mereka itu, lidah-lidah orang yang tajam tadi tu, akan kemaluan engkau pada dunia.
Kemaluan tu tulis, ini keaiban lah. Jadi Allah Ta'ala mengerasi itu di beberapa lidah. Mana ada orang lain yang mencari mereka itu akan kemaluan engkau. Ini maksudnya mencari di sini, lidah-lidah yang tajam tu maksud mengatalah. Yang menyebut mereka itu akan kemaluan engkau, ini akan keaiban engkau pada dunia. Kalau kalau seorang tadi itu menzuhirkan kecelaan orang, dia menceritakan keaiban orang, kecelaan orang. Kemudian mencur akan nikah oleh Allah Ta'ala pada akhirat. Kemudian Allah Ta'ala tu mencuhurkan, yakni membalas, kena kata mencuhurkan akan nikah tu Allah Ta'ala pada akhirat atas sekalian muka-muka makhluk, semuanya pada hari kiamat esok. Tu mencuhur ni, kalau saya tulis dulu, nasihat yang tiada dengan lemah lembut tu macam tak apa nak tepat. Tapi tak tahulah. Kalau mengaji gitu dia tulis. Bukan mensuhur tu lain. Kalau kemacar tu bodoh. Depan tu nanti ada kemacar. Kemacar. Bukan bahasa Indonesia bahasa orang tani. Saya pernah tanya juga bahasa tani ni. Kalau tengok Arab, kalau tengok kitab Arab tu senang sikit. Habis itu. Jadi maksud mencuhur ni maksudnya terjemah apa yang sedap sikit Allah Ta'ala menasihat tak sedap. Allah Ta'ala memberi peringatan akan nikah Allah Ta'ala pada hari akhirat. Allah Ta'ala peringatan tu macam tak sedap. Dia macam mengerasi lah, benda kata. Cuma beri amaran tak boleh. Kemudian memberi amaran kerana Allah Ta'ala bolehlah memberi amaran. Sebab kalau terjemah nasihat yang tiada dengan lemah lembut tu macam tak pernah sedap. Amaran lah. Amaran, warning lah. Okay. Seperti benci engkau bawa jadi amaran engkau. Maksudnya kita tegas lah. Amaran dengan tegas. Tegas. Amaran dengan tegas. Dia payah bahasa. Habis. Jadi dia kata kemudian mencur akan nikah, kemudian memberi amaran yang tegas akan nikah. Mana? Kemudian memberi amaran yang tegas akan nikah Allah Ta'ala pada akhirat. Allah Ta'ala beri itu atas sekalian muka-muka makhluk semuanya pada hari kiamat. Semuanya, sekalian muka, mana sekalian orang lah. Dia sebut muka. Bukan muka saja. Diri orang tu sendiri. Diri makhluk semuanya pada hari kiamat. Muka-muka dengan mana? Diri-diri. Tu. Dia sebut muka tapi nak pada badan. Nak pada diri. Habis. Dan jika pandang dan fikir engkau kepada diri engkau, zuhirnya dan batinnya. Kalau ini sambungan lagi. Kalaulah engkau pandangkan fikir engkau tu pada diri engkau tu zuhir dan batin. Batin itu saya tersembunyi. Maka tiada nampak engkau pada keduanya, pada zuhir dan batin tadi, atas kecelaan dan kekurangan pada agama engkau. Memang betul. Kalau kita pandang diri kita tak nampak kata ada sifat kecelaan, kekurangan pada agama. Dan tak ada pula pada dunia engkau. Dan juga pada keduniaan engkau juga. Kita tak nampak dalam dunia kita ni kita ada kekurangan. Ada kecelaan pada zuhir dan batin. Jawabnya, maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan kau pada diri engkau itu terlebih keji daripada sekalian bagai-bagai bodoh yang amat keji.
Tu. Kalau kita pandang kata kita ni, tak nampak kata ada kecelahan kekurangan pada agama. Lagi pula tak ada pada dunia ni. Tak ada kecelahan, tak ada kekurangan pada dunia ni. Dia bagi warning. Maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau. Dia kata engkau tu jahil dengan kecelahan-kecelahan engkau. Kau tu jahil. Jahil tu pada diri engkau tu, jahil kecelahan pada diri engkau tu, itu lebih keji. Lebih keji lagi, lebih keji lagi daripada sekalian bagai-bagai bodoh yang amat keji. Kitab tu bagai bukan bagi, betul tak? Tarmi. Bagai-bagai. Betul. Jadi itu terlebih keji bagi sekalian, daripada sekalian bagai-bagai bodoh yang amat keji. Kita tahu benda bodoh amat keji itu banyak. Orang yang pandang kata dia tu tak ada kecelaan dalam agama, dalam dunia, itu dikatakan terlebih keji lagi daripada sekalian orang-orang jenis bodoh. Dah amat keji lagi. Dan tiada kecelahan yang terlebih besar dari bodoh-bodoh. Tak ada lagi dah. Tak ada kecelahan yang lebih besar dari bodoh, melainkan orang yang jahil tadi. Tu. Ni nak pandang pada diri kita sendiri. Kita tak boleh tilik diri orang, kita tilik diri kita sebenarnya. Betul. Ni dia nak muhasabah diri kita sendiri sebenarnya ni. Dan jikalau kehendak Allah Ta'ala dengan dikau kebajikan, kalau Allah Ta'ala kehendakkan pada kita tu kebajikan, nescaya menampak ia Allah Ta'ala akan dikau dengan kecelahan diri engkau. Tu. Jadi menampaklah ya Allah Ta'ala tu akan dikau dengan kecelahan diri engkau. Kalau Allah Ta'ala kehendak dengan dikau tu kebajikan, bila Allah Ta'ala berikan kebajikan, Allah Ta'ala nakkan kebajikan pada engkau, nescaya menampaklah ya Allah Ta'ala akan dikau tu pada kecelahan diri engkau. Kita nampak diri kita cela dulu, bukan nampak kita diri baik. Sebab apa? Kerana bahawasanya tilik engkau kepada diri engkau dengan pertilikan redha, ini redha Allah. Jadi sebab apa yang dikatakan cela, nampak diri cela diri kita tu? Kerana bahawasanya tilik engkau tu pada diri engkau tu dengan pertilikan redha. Terima. Redha ni qabulus syai', menerimakan sesuatu. Dan mengelokkan itu sehabis-habis bodoh engkau. Kita nak mengelokkan diri kita tu dikatakan itu sehabis-habis bodoh dan jahil engkau. Dia nak bagi tahu kita ni, dia nak suruh kita memandang pada diri kita ni cela. Jangan pandang diri kita tu kita ni tidak ada sifat kecelaan. Tu dia nak cerita itu je. Dia nak suruh tilik diri kita tu dengan pertilikan redha, dan nak mengelokkan tu mestilah dikatakan sehabis-habis bodoh. Nampak ni, dia dah masuk tasawuf ni, maksud ni nak merendahkan diri kita lah. Dan jahil engkau. Kita fikir aku jahil. Macam kita lah, kita makin banyak belajar, kita rasa jahil. Kita makin banyak belajar, makin banyak kita tak tahu, kita rasa bodoh. Atau kata sahabat berbodoh tu. Bukan bodoh yang kita kata, orang kata kau bodoh kan, itu bodoh itu. Bodoh tu nak kata jahil tu, dalam keadaan tidak tahu. Banyak lagi yang kita tidak mengetahui. Kita fikir tu. Banyak betul aku tak tahu ni. Yang dikatakan banyak tak tahu tu, dikatakan sahabat berbodoh dah tu. Sahabat berbodoh diri kita. Tu maksudnya ni tasawuf ni. Habis. Tu kena tilik pada diri kita lah. Kalau ini dia panggil ubat, cara jalan untuk mengatasi mengumpat dan mencelakan orang. Kalau kita nak cela orang tu, kita tengok diri kita balik. Panjang dia bahas tadi tu. Habis. Yang keempat, bermula sifat yang keempat pula.
Iaitu berbantah-bantah. Ni tak jauh lah. Yang ketiga, yang keempat. Pelihara daripada berbantah-bantah. Kita kena jaga daripada berbantah-bantah. Maksud bantah-bantah ni berhujah. Dan berkelahi-kelahi. Dan bermenang-menang percakapan. Ini kena jaga juga ni. Sebab apa? Maka pelihara olehmu. Ini masalah lidah lagi. Ni yang keempat. Kita kena jaga daripada, maka pelihara olehmu akan lidah engkau. Pelihara apa? Daripada berbantah-bantah. Yang ini berkelahi, bermenang-menang. Kita kena jaga lidah daripada berbantah-bantah. Sebab apa? Kerana bahawasanya demikian itu apa? Berbantah-bantah. Berhujah sini. Berkelahi, bermenang-menang tu. Nak menang semua. Apa dia cakap semua dia nak menang. Itu semua tu menyakiti akan orang yang dicakapkan kepadanya, kepada orang tu. Semua tu berkelahi, berbantah tu. Kita rasa nak menang cakap tu. Itu semua dikatakan perkara tu menyakiti. Menyakiti kepada siapa? Akan orang yang dicakap kepadanya orang tu. Kita tak pasal kita menyakiti hati orang sebenarnya. Kalau kita berbantah, berkelahi, bermenang-menang. Dan menjahil akan dia, akan orang itu pula. Dengan sebab kita berbantah-bantah, berkelahi, bermenang-menang tu. Dan menjahilkan akannya, akan orang yang dicakap tadi tu. Kita kata kau ni tak tahu. Soalan kata orang tu tak tahu. Kita menjahilkan dia. Maksud kita menjahilkan dia, maksud kita kata dia tu tak tahu. Itu maksud dia. Dia tu jahil. Dan mencela akan dia. Jadi sebab berbantah, berkelahi itu dengan sebab kita mencelakan dia. Itu maksud dia. Dan lagi ada padanya. Pada apa? Padanya, yakni pada bermenang-menang, berbantah-bantah, berkelahi tadi tu. Apa tujuannya? Ada padanya tu memuji diri. Puji diri dah. Kata dia menang. Dia cakap sedap. Aku mengaku cakap sedap. Tak menang tu. Nampak tu muji diri tu. Dan membersihkan dia. Membersihkan diri dengan bertambah dan lebih cerdik dan ilmu. Jadi kita soalan kata kalau bila berbantah-bantah tu, dengan sebab berbantah, bermenang-menang cakapan tadi tu, soalan kata soalan kata nak bertambah dan lebih cerdik. Nak membersihkan soalan tadi tu daripada bertambah dan lebih cerdik dan ilmu dan mengetahui. Biasalah kalau cakap mengetahui, pandai kau punya cakap. Kita nak orang puji kita. Nak kata kita tu cerdik. Pandai lah kau menang itu pembujang orang tu. Rupanya kau ni cerdik. Contoh. Kau ni rupanya kau ni ada ilmu. Ada ilmu. Itu semua tak betul. Baik. Kemudian adalah yang demikian itu. Apa demikian itu? Berbantah-bantah dan berkelahi dan bermenang-menang tu. Jaga domain. Demikian itu tu berbantah, berkelahi, bermenang tu. Menyusahkan kehidupan pula. Jadi susah hidup. Jadi menyusahkan hidup pula. Sebab apa? Kerana bahawasanya jika engkau membantahkan orang yang kemacar-kemacar, orang kemacar ni orang bodoh-bodoh.
Itu orang kemacar ni. Jadi kalau kita membantahkan berhujang dengan orang yang kemacar-kemacar ni, macam orang kemacar ni orang yang bodoh, maksudnya orang yang kita kata dia jahil lah. Bila kita berbantah orang yang kemacar tu, nescaya menyakiti ia orang yang kemacar tadi akan dikau. Jadi jika engkau membantahkan orang yang kemacar-kemacar, orang yang bodoh-bodoh, nescaya menyakitilah ia akan dikau. Yalah, bila kita bantah-bantah tu mesti orang tu tak perhati dengan kita. Dia kata kita balik. Dan jika engkau membantah-bantahkan yang berkhidmat. Berkhidmat ni berhemah. Kalau kita membantah, kita berdebat dengan secara berhemah. Bukan. Berkhidmat ni lain. Bukan berkhemah. Tak kena. Berkhidmat ni orang yang lebih-lebih. Maksudnya orang kaum bodoh, orang yang lebih. Tadi orang kemacar, orang berkhidmat. Terus itu. Bukan khemah tu kan. Silap. Dobel itu orang yang lebih-lebih. Dan jika engkau membantahkan yang berkhidmat, ini membantahkan orang yang lebih-lebih. Kita sound orang atas. Kita sound orang pandai. Kita bantah je. Nescaya marah ia orang yang berkhidmat tu akan nikah. Memang confirm lah. Kita rasa kita pandai, kita membantah orang-orang yang atas lebih dari kita. Orang cedik dia kata. Bila kita bantah begitu, nescaya marah ia orang itu akan nikah. Orang tu marah pada kita lah. Betul lah. Dia marah pada kita. Dan dengki ia akan nikah. Ni masalah. Dan orang pun akan jadi dengki dengan kita pula. Dengan sebab kita suka bantah tadi. Dan sungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu? Man tarakal mira'a. Betul tak? Rumi kata Muro'a. Mura'a. Ya. Bukan mira'a. Dalam Rumi tu dia macam tu. Tidak. Datang bahasa Melayu tu. Siapa-siapa mereka akan bantah. Mira'a. Mura'a. Boleh baca dua pun. Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabdil jannah wa man tarakal mira'a. Baca mira'a. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal. Apa tu? A'lal? Jannati. Nun. Ya, Jannati. Bukan jamah. Bukan dia, nun. Nanti sekejap, saya tengok terjemahan. Masa jamah dalam kitab. Bukan jannah ni. Bukan jannah. Nescaya membina oleh Allah Ta'ala baginya akan satu rumah pada yang selebih tinggi daripada kebanyakannya.
Bukan jannah tu. Dia nak wa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Kita tahu fi a'lal jannah ke fi a'lal jannah? Fi Kita Rumi. Ha? fi a'lal jannah jannati. Bukan. Tulis mim ya. Jannah. Nun tu kat mim. Ya. Sebab dia terjemahan tu, nescaya membina Allah Ta'ala baginya akan satu rumah. Ya betul, jannah. Bukan jannah tu. Tengok, saya ulang balik. Dia last kali ni memang ambil payah sikit. Dia bahasa dia ni sikit. Siapa-siapa, saya ulang balik. Man tarakal mira'ah wa huwa mubtilun. Banallahu lahu baitan fi rabdil jannah. Betul. Itu jannah. Mula-mula jannah. Yang kedua, jammah. Man tarakal mira'ah wa huwa mubtilun. Banallahu lahu baitan fi rabdil jannah. Seperti itu. Wa man tarakal mira'ah wa huwa muhiqqun. Itu mungkin sebenar tu. Banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Betul. Tengok jannah bukan jannah. Betul kan? Artinya siapa-siapa yang meninggalkan ia siapa-siapa akan berbantah-bantah. Siapa yang meninggalkan berhujah ni? Berbantah ni mana berhujah? Suka berhujah dengan orang. Bila hujah tu nak menang pula. Siapa-siapa yang meninggal ia seorang akan berbantah-bantah. Walhal ia seorang tu, ia siapa-siapa tadi tu mengerjakan yang ditegah. Dia meninggalkan berbantah padahal ia mengerjakan yang ditegah. Dia buat benda yang ditegah tu dia buat. Tapi dia tak berbantah. Dia meninggalkan bantah. Lagu mana? Nescaya Allah Ta'ala, nescaya membina Allah Ta'ala baginya, bagi seorang tadi tu, akan satu rumah. Atau baitan tu. Satu rumah mana? Satu rumah. Walhal ia mengerjakan akan sebenarnya. Kita saya lompat. Tu tak habis lagi. Nescaya membina Allah Ta'ala baginya bagi seorang itu akan satu rumah. Rumah mana? Pada pangkat yang bawah-bawah daripada syurga. Rabdil jannah. Pangkat yang rendah. Dia masuk syurga, dia dapat syurga juga. Tapi cumanya dia tinggal bantah, cuma dia mengerjakan perkara yang ditegah. Perkara yang tegah ni banyak haram pun semua. Itu tu Nabi sebab apa? Nescaya membina Allah Ta'ala baginya. Bagi siapa-siapa tidak Allah Ta'ala binakan apa? Akan satu rumah, atau buat juga rumah pada pangkat yang bawah-bawah daripada syurga. Duduk bawah tu, kat dasar tu. Kenapa dia tak dapat yang syurga tinggi? Cuma masalah apa? Dia berbantah tadi. Sebab tu dia kata, walhal ia mengerjakan yang tadi. Dan saya membina Allah Ta'ala baginya akan satu rumah pada pangkat yang bawah-bawah. Apa pangkat yang bawah tu? Daripada syurga lah. Tu. Dan siapa-siapa yang meninggal, siapa akan berbantah-bantah. Dia tinggal perkara bantah. Tadi pun tinggal bantah juga. Apa beza? Walhal ia mengerjakan yang sebenar.
Dia tu buat benda betul. Walaupun kita kata dia tu meninggalkan bermantah. Tapi dalam masa sama dia mengerjakan perkara sebenar. Macam dia sembunyikan lah. Nescaya membina Allah Ta'ala bagi seorang tadi itu akan satu rumah pada yang tinggi daripada kebanyakannya. Allah Ta'ala buat satu rumah pada yang tinggi daripada kebanyakannya. Pada ghalib lah. Habis itu. Maka hendaklah menzuhir engkau akan yang sebenar itu dengan jalan nasihat. Nanti tersambung balik lah. Maka hendaklah menzuhir engkau akan yang sebenar itu. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Nanti tersambung balik minggu depan. Minggu depan yang kedua. Maka hendaklah menzuhir engkau akan sebenar itu. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Jadi sekali itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini menjadi manfaat pada kita, insya-Allah. Dari sekali itu saja, yang baik itu datang daripada Allah SWT. Dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbula wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum. Inna minkum